Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama lagi dalam vlog saya, iaitu Sewangi Attar, membicarakan perihal iaitu tentang bab hukum dan juga isu-isu perkahwinan dan juga isu-isu kekeluargaan Islam dalam fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i. Apa khabar semua sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian? Rasanya dah lama saya tak buat vlog. Okey, hari ini saya akan kupas iaitu isu 3 perkara yang kita tidak perlu persoalkan. Biar Allah Ta'ala saja yang mengaturkan, bukan kita. Jangan kita pula iaitu mengaturkan. Soal yang pertama sekali, jangan kita tanya orang ataupun sahabat kita ataupun siapa-siapa saja yang berkaitan dengan 3 perkara ni, iaitu soal jodoh, yang kedua soal anak, yang ketiga soal perkahwinan. 3 benda ni soalan yang sangat sensitif. Bila mana kalau kita tanya sahabat kita, memang kena pelempang. Yang pertama sekali iaitu isu berkaitan dengan jodoh. Nak kalau orang tu tengah bercerai, baru lepas saja bercerai kita tanya dia, engkau bila nak kahwin lain? Ataupun contoh, orang tu baru putus cinta, kita tanya dia, kesian kat engkau ni, bilalah engkau ni nak dapat jodoh pula. Soalan tu sangat sensitif bagi mereka yang apabila ditanya oleh seseorang individu kepada dia. Jangan kita tanya kepada orang iaitu isu jodoh. Isu jodoh ni sangat sensitif. Tuan-tuan dan perempuan dan semua hadirin hadirat dan sahabat saya dalam vlog ni ataupun dalam video ni ataupun dalam media sosial saya, kalau boleh tolong jangan tanya soalan isu yang berkaitan dengan 3 benda ni. 3 benda ni iaitu isu berkaitan dengan jodoh. Janganlah kita tanya, kesian kadang-kadang. Soalan ni sangat sensitif. Okey, jodoh ni adalah ketentuan daripada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita jangan tanya orang soalan ni. Kadang-kadang orang tu tak kahwin, dah 15 tahun membujang, ataupun dah 70 tahun dia hidup tapi tak pernah berkahwin. Kita tanya, kau ni bila nak kahwin pakcik? Kesian kat kau ni, tak ada jodoh pun lekat dengan kau ni. Lepas bercerai, lepas tu cerai lagi kahwin, lepas kahwin bercerai, lepas bercerai kahwin. Isu ni sangat sensitif. Kalau boleh tolonglah kita jaga hati dan perasaan orang. Dan kalau orang putus cinta, dia baru putus cinta semalam, lepas tu kita tanya dah soal jodoh, jangan. Kesian kat member, kesian kat orang, sebab jodoh ni adalah ketentuan daripada Allah Ta'ala. Kadang-kadang ramai pula yang nak jadi tukang kenenkan jodoh dia kepada orang lain pula. Kalau boleh jangan. Jodoh ni adalah rahsia daripada Allah Ta'ala. Dia perkara sam'iyat. Benda 3 ni adalah perkara yang dirahsiakan oleh Allah Ta'ala untuk menguji kita, iaitu rahsia jodoh. Janganlah pandai-pandai kita kenenkan orang tu. Aku ingat nak kenenkan kau dengan sepupu aku lah, aku ingat nak kenenkan kau dengan adik aku lah, aku ingat nak kenenkan kau dengan ustazah aku, ustazah aku tu cantik. Tak boleh macam tu. Dia benda ni satu benda yang orang kata, bila pintu hati terbuka untuk menerima jodoh, dia akan ada. Kita jangan risau. Itu mungkin sebab dia tak nak berkahwin, ada sebab tertentu. Mungkin sebab dia nak hidup membujang, ada sebab tertentu. Walaupun Nabi melarang untuk kita bujang, tapi ada sebab-sebab tertentu yang kita tak tahu rahsia dia yang dipendam selama ni. Yang kedua pula iaitu soal anak. Kadang-kadang orang kahwin hampir dalam 15 tahun kahwin tapi tidak dikurniakan cahaya mata. Dia buat anak angkat. Kadang-kadang bila kita tanya, kita ajukan soalan kepada dia, kenapa tak nak anak? Siapa yang kahwin tak nak anak? Siapa yang kahwin tak nak anak? Fitrah manusia ni suka pada anak. Tapi bila dia ajukan soalan begitu, dia berkaitan dengan isu yang sangat sensitif dan menyebabkan, orang kata, dia akan jadi satu depression kepada seseorang individu tersebut, yang menyebabkan dia jadi macam tekanan kepada dia bila kita tanya soal anak. Kadang-kadang mungkin isteri dia pernah gugur, kadang-kadang mungkin isteri dia tidak boleh hamil, kadang-kadang mungkin suami dia ada masalah dan sebagainya, kan. Kadang-kadang mungkin dia buat anak angkat. Soalan ni jangan kita tanya kepada sahabat-sahabat kita ataupun individu yang rapat dengan kita, ataupun kita tak kenal orang tu, tapi kita tanya jodoh, kita tanya anak kepada dia. Lepas tu orang tu ada anak, kita tanya pula, anak kau bila nak anak kedua? Dan yang ketiga pula iaitu kita tanya soal iaitu tentang perkahwinan. Kadang-kadang mungkin orang tu lambat berkahwin sebab mungkin ada masalah kewangan. Jangan kita tanya dia, kenapa kau ni lambat nak nikah? Orang tak faham masalah dia sebenarnya.
Soalan isu ni adalah isu yang sangat sensitif kepada individu tersebut. Sebab tu kadang-kadang saya bila bergurau dengan individu ataupun dengan sahabat-sahabat, saya tak tanya dengan tiga benda ni. Saya tak tanya kau bila nak ada jodoh, kau bila nak ada anak, kau bila nak nikah. Jangan kita tanya, sebab kita kena jaga hati, sensitiviti seseorang individu tersebut. Hatta kita dah lama kenal dia sekalipun, sebab kadang-kadang menyebabkan dia terasa ataupun dia tersinggung. Kita nak gurau dengan isu yang lain boleh, isu-isu tentang fizikal jangan, isu-isu tentang maruah-maruah jangan, isu-isu tentang kerja tak apa, kita boleh buat gurau. Ataupun isu-isu tentang macam contoh, dia beli motor tu tak sesuai dengan dia, ataupun dia beli baju tak sesuai dengan dia. Tak lawa lah baju kau pakai ni. Janganlah kita cakap macam tu. Cuma cakap baju kau pakai ni, kau rasa sesuai tak dengan diri kau. Tiba-tiba kalau kita kata baju yang kau pakai ni memang tak sesuai dengan diri kau, kau dah lah pendek, kau kena pakai baju macam ni, memanglah menyebabkan budak tu ataupun kawan kita tu takkan bertegur siapa dengan kita. Esoknya tanpa jabat muka dia terus muncung. Yang tu kena jaga. Saya minta maaf kepada semua sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Tiga benda ni tolong jaga, ya, sebab tiga benda ni lah menyebabkan kita jadi bermusuhan dengan seseorang. Sebab kerana mulut kita sendiri. Ingat, kerana mulut badan binasa, kerana pulut santan binasa. Ya, kita kena jaga hati dan perasaan orang. Jadi tiga benda ni kita jangan tanya. Sebab saya kadang-kadang sendiri pun, contoh saya pernah buat siasatan wali pada pernikahan individu tersebut. Kita tanya tentang apa nama tu, soal perkahwinan dia. Kenapa engkau kahwin dengan orang ni, tak sesuai dengan diri engkau, tak boleh. So benda ni kita kena jaga baik-baik, dan kita kena nak bergurau, kita kena mulakan mukadimah dulu kepada dia, mukadimah yang sangat baik, mukadimah yang elok, bukan mukadimah yang tidak elok. Jadi insya-Allah saya rasa sekadar itu saja untuk vlog saya pada hari ini, untuk tiga ini, dan insya-Allah kita akan berjumpa dengan vlog-vlog yang akan datang. Jadi tolong jaga sensitiviti ataupun tolong jaga hati dan perasaan orang lain, dan tolong jangan tanya tiga benda ni. So kita diamkan sahaja. Nak tanya boleh, tapi berkias, bukan terus soreh. Tanya soalan, engkau bila nak ada anak? Contoh kita tanya pada dia, kau tak sunyi ke hidup kau, tak nak anak ke? Mungkin dia akan cerita pada kita. Kita hendaklah bergurau dalam keadaan yang dia bersedia menerima gurauan, bukan kita bergurau dalam keadaan yang orang tadi tidak bersedia untuk menerima gurauan. Ya, jadi saya rasa sekadar itu saja untuk vlog saya pada hari ini. So saya mohon kemaafan sekiranya ada terkasar bahasa, terlajak bicara. InsyaAllah moga Allah Ta'ala kurniakan kita kebahagiaan, ketenangan, dan juga rahmat, mawadah warahmah daripada Allah SWT. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.